Oke, apa kabar murid-murid? Oke, lama sudah kita tidak berjumpa. Oke, untuk hari ini kita akan belajar asas sains komputer tingkatan 3. Oke, asas sains komputer tingkatan 3. Oke, masa lalu begitu laju. Oke, sekarang kita sudah berada di tingkatan 3. Oke, semua sudah download e-book ini belum? Oke, e-book ini ada 90. Oke, 90 lebih megabyte. Oke, cikgu sudah upload ke dalam WhatsApp, so cikgu Anda boleh download. Oke, selepas Anda download, cikgu akan delete semua sebab file ni agak besar, so dia memakan memori handphone kita. Oke, ini adalah kandungan apa yang kita nak belajar dalam tingkatan 3 nanti. Oke, ini adalah bab 1. Oke, ini sudah kita belajar semasa di tingkatan 1 dan tingkatan 2. Oke, konsep asas pemikiran komputasional. Oke, di sini kita lebih rujuk kepada pembangunan atau cara. Maksudnya kita akan mengaplikasikan atau menggunakan asas pemikiran komputasional ini dalam pembangunan atau cara. Maksudnya pembangunan atau cara di sini maksudnya kita akan membuat satu projek. Projek yang akan cikgu dan saya, cikgu Farah, akan tetapkan nantilah satu tajuk. Satu tajuk yang perlu Anda buat. Menggunakan semua asas pemikiran komputasional ini. Minggu lepas baru kita belajar fasa pembangunan kan? Masih ingat ke tidak fasa pembangunan? Lepas itu kita ada belajar asas pemikiran komputasional ada 4. Fasa pembangunan ada 5. Kalau tak ingat, coba rujuk balik ya. Coba hafalkan semua tu. Kemudian bab 2. Bab 2 kita pun sudah belajar di tingkatan 1 dan tingkatan 2. Tingkatan 1 kita belajar asas 2 kan? Asas 2. Lepas itu kita sampai ke tingkatan 2 kita belajar asas 2 juga, tapi operasi tambah tolak. Lepas itu kita belajar asas 8 dan asas 16. Untuk tingkatan 3 kita tak belajar lagi asas ini, tapi kita akan belajar yang ini. Topik baru kriptografi dan proses cyber. Maksudnya kita macam mana menyembunyikan kita punya data. So kita akan belajar ni. Kemudian kita akan belajar algoritma. Algoritma pembangunan. So maksudnya kita akan gunakan coding ni. Contohnya search, source. Contoh Anda selalu pergi Shopee kan. Ataupun Lazada, ataupun YouTube lah, Google. Anda search, macam mana search? Lepas itu sort. Contohnya Shopee. Anda boleh sort dia berdasarkan harga paling murah ataupun yang terbaru. Ni sort, search cari. Kenapa Google dia boleh cari bahan dengan begitu laju sekali banding dengan Yahoo ataupun enjin pencari yang lain. Apa yang mereka gunakan? Di sini kita akan belajar binary search, bubble sort, bucket sort. Lepas itu ada 3 jenis di sini lah. Ini untuk tingkatan bab 3. Lepas itu bab 4 kita akan belajar kod arahan. Kod arahan sebelum ni kita belajar semasa tingkatan 1 kita belajar Sketch. Lepas itu tingkatan 2 kita belajar Python. Untuk tingkatan 3 kita tidak belajar coding baru. Kita masih gunakan Python, tapi di sini kita gabungkan dengan pangkalan data. Contohnya kan data-data dalam SQL. Macam mana mereka simpan? Simpan dalam file kah? Kalau simpan di file, macam mana kalau anda cari? Tidak mungkin simpan dalam file kan. Dia ada satu lagi pangkalan data. Maksudnya, kalau kita akan gunakan SQL, so di sini kita akan menggunakan satu software dalam komputer sendiri, ada Microsoft Access. Di sini kita akan belajar macam mana kita nak bangunkan semua atau cara semua pangkalan data ni. Di sini ada 4 bab.
Seterusnya kita akan belajar. Oke, untuk hari ini cikgu hanya sepintas lalu sebab bab ini agak panjang. Oke. Di sini kan. So, hari itu sudah kita belajar pembangunan tata. So, di sini ada beberapa fasa. Fasa pertama, analisis, masalah, reka bentuk, pengekodan. Pengekodan di sini maksudnya kita membangunkan tata. Lepas sambung lagi pengujian, pijatan, dokumentasi. Oke, semua ni ada 5 fasa. Tolong hafalkan ya atau cara semua ni. Oke, kita akan gunakan dalam ujian kita ataupun dalam projek kita nanti. Oke, hari itu sudah kita salin semua ni kan. So, hari ini tak perlu salin. Oke, ini sambung balik lah. So, boleh salin inilah. Ini sudah kita belajar, tapi ulang kaji tak apa. Oke, pemikiran computational. Apa maksud ini? Oke, proses bertujuan untuk selesaikan masalah. Oleh siapa? Siapa yang selalu jumpa masalah? Manusia kan? Oke, pasti menggunakan apa? Mesin. Menggunakan mesin. Di sini Anda boleh tambahlah. Oke, menggunakan komputer kan? Pun boleh juga. Oke, kita sebenarnya menyelesaikan masalah. Oke, menggunakan komputer. Contohnya kita nak jual online kan? Oke, WhatsApp. Ini semua adalah menggunakan komputer lah atau gunakan handphone. Oke, ini Anda boleh salin ini. Oke, boleh salin ini. Yang cikgu highlightkan ni. Oke, Anda boleh salin ini sebagai nota tambahan untuk hari ini ya. Oke, untuk hari ini kita rujuk terus kepada nota di dalam buku ni ya, buku teks. Sebab nanti kalau cikgu ajar satu persatu nanti Anda pening ya. Sebab di buku teks ni kita ada kelebihan dia buku teks. Oke, kita tengok. Oke, kalau kita tengok satu persatu agak panjang ya. Untuk kita tengok rumusan dulu. Oke, itu cara kita belajar. Kita ada satu rumusan di sini. Muka surat apa ni? Oke, ini dia. Buku teks. Dalam buku teks muka surat 26 ya. Oke, kita tengok ni dulu. Kita bagi satu gambaran dalam otak kita. Apa yang kita nak belajar dalam bab ini. Oke, mula-mula konsep asas pemikiran. Anda boleh salin ni. Salin ni lepas itu tuliskan di sini. Konsep pemikiran computational. Oke, di sini tadi sudah kita belajar 5 fasa pembangunan. Oke, fasa pertama. Oke, Anda boleh tuliskan di sini. Fasa pembangunan. Oke, di pertama, analisis masalah. Oke, kedua, terus nombor kalau tidak Anda nanti pening nanti. Kedua, reka bentuk. Lepas itu yang ketiga, pengekodan. Yang keempat, pengujian. Oke, coba garis highlightkan ya. Kenapa tak mau? Oke, akhir sekali, dokumentasi. Oke, semua ni kamu akan buat dalam projek kamu nanti ya. So, nanti kita akan ajar satu persatu semua ni lah. Oke, analisis masalah. So, Anda perlu buat menggunakan teknik lelayan. Oke. Dalam asas pemikiran computational ada 4 teknik kan. Oke, yang pertama ialah lelai. Apa maksud lelai di sini kalau lupa? Oke. Oke, cari balik ya semua ni. Nanti kita akan ajar satu-satu semua ni. Oke, teknik lelayan. Oke, lepas itu kalau reka bentuk fasa kedua, dia menggunakan 3 teknik. Oke, menggunakan 3 teknik. Pengecaman corak, peniskalan, peniterakan. Semua ni kita akan gunakan dalam projek kita nanti. Oke, satu persatu macam mana kita nak guna. Oke, pengekodan. So, dia menggunakan 3 corak. 3 teknik juga. Oke, lelai, pengecaman corak, peniskalan. Oke, pengujian fasa keempat. Dia menggunakan juga ni, lelaian, peniskalan, lepas tu pengecaman corak. Oke, nampak di sini tak? Dia susunan sama kan, lelaian teknik yang sama, tapi susunan tak sama kan. So, cara kita nak belajar lebih senang, Anda boleh susun ini lah, lelaian,
Lepas itu pengecaman corak, niskalan, di sini pun sama juga. Lelayan, nah di sini pengecaman corak, di sini di peniskalan. Cara kita belajar macam ni lah, supaya otak kita lebih senang simpan. Okey, maklumat macam ni ya. Okey, dokumentasi. Okey, di sini ada pengecaman corak. Di sini dia gunakan 4 sekali lah peniskalan, peitrakan dan lelayan. Okey. So waktu susun, waktu salin, mula dengan lelayan lelai. Lepas itu kedua corak, niskalan, itrakan. So dia macam ada satu corak juga yang sama. So senang waktu kamu belajar lah. Jangan sekejap lompat. Yang pertama pula pengecaman corak kan, tiba-tiba di sini. So sepatutnya kamu boleh salin di atas ini lah lelayan, letak atas pengecaman corak kedua. Lepas tu ikut yang ni peniskalan. Lepas tu baru peitrakan yang ke akhir sekali lah. So ini satu gambaran secara ringkas konsep dalam bab 1 ni, apa yang kita nak belajar dan apa yang kita akan buat dalam projek kita nanti. Okay, so kita berhenti di sini untuk pengenalan saja untuk hari ini. Okay, so anda boleh salin ni, simpan dalam otak anda. Ini adalah peta konsep. Okay, ataupun writing map. Okay, untuk memudahkan. Kenapa kita nak belajar benda macam ni? Sebab otak kita lebih suka benda macam ni lah. Lebih suka. So anda boleh salin ni. Kalau nak warna-warni pun boleh. Okay, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.